Pengenalan Tamadun Mesir Purba. Tamadun Mesir Purba dianggap sebagai anugerah daripada Sungai Nil yang mengalir dari bahagian utara Mesir ke Laut Mediterranean. Sungai Nil ini berpunca daripada dua anak sungai, iaitu Sungai Nil Biru yang bermula dari tanah tinggi Ethiopia dan Sungai Nil Putih dari tasik Victoria di Uganda. Limpahan air Sungai Nil ke tanah yang gersang serta berpadang pasir telah berjaya menukarkan bentuk muka bumi Mesir kepada sebuah tanah dataran yang subur. Kerangka masa zaman Tamadun Mesir Purba bermula dengan kerajaan awal, kerajaan pertengahan, empire dan diikuti dengan zaman keruntuhan. Proses pembentukan tamadun bermula dengan penggunaan alat logam yang membolehkan mereka membina sistem peparitan dan pengairan yang baik untuk pertanian. Daya cipta ini membolehkan manusia yang mendiami lembah ini membina peralatan kawalan air dan terusan untuk meninggikan lagi nilai kesuburan tanah. Ini dilakukan untuk mendirikan pertempatan tetap yang berteraskan pertanian. Pertempatan tetap di sepanjang Sungai Nil ini berkembang menjadi perkampungan. Gabungan kampung-kampung ini telah diwujudkan menjadi beberapa buah bandar yang kemudiannya bergabung dan membentuk sebuah bandar. Ciri-ciri Tamadun Mesir Purba. Ciri-ciri Tamadun Mesir Purba mempunyai sistem tulisan yang dikenali sebagai hieroglif. Sistem tulisan Tamadun Mesir Purba ini berasaskan komunikasi gambar dan simbol berdasarkan bunyi. Sistem tulisan sangat penting dalam proses perkembangan Tamadun Mesir Purba, terutamanya untuk tujuan mencatat rekod aktiviti pertanian dan juga mengutip cukai serta tujuan keagamaan dan amalan ritual mengikut kepercayaan masing-masing. Sumbangan Tamadun Mesir Purba. Sumbangan utama Tamadun Mesir Purba kepada ketamadunan manusia adalah dalam seni bina, iaitu piramid. Pembinaan piramid bermula daripada ilham Imhotep, iaitu saintis, ahli fizik dan penasihat penting kepada Fir'aun Djoser. Beliau telah memperkenalkan teknik pembinaan bangunan dengan menggunakan batu bata. Beliau juga merupakan pengamal ilmu perubatan dan pengarang buku sains dan sastera. Pembinaan piramid menggambarkan kreativiti masyarakat Mesir dalam pembinaan. Sehingga hari ini, kejayaan mereka masih dikagumi oleh masyarakat serata dunia. Seterusnya ialah sumbangan Tamadun Mesir Purba dalam sains dan teknologi. Yang pertama ialah pokok papyrus yang banyak tumbuh di tebing Sungai Nil membolehkan masyarakat Mesir Purba menggunakannya untuk mencipta kertas. Penciptaan kertas membolehkan masyarakat Mesir merekod segala catatan tentang pentadbiran, percukaian, pertanian dan keagamaan. Yang kedua, penciptaan kertas membolehkan segala rekod-rekod warisan ketamadunan Mesir Purba disimpan dengan selamat dan tidak lagi bergantung kepada catatan daripada kepingan batu. Yang ketiga, masyarakat Mesir Purba juga sangat mahir dalam bidang astronomi dan matematik. Kemahiran ini mereka gunakan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Yang keempat, pengetahuan dalam bidang astronomi dan matematik membolehkan masyarakat Mesir Purba mencipta kalender yang mengandungi 365 hari berdasarkan 12 bulan dalam setahun. Yang kelima, dalam aspek pertanian, mereka tidak hanya mengharapkan air hujan atau air sungai, tetapi mencipta satu sistem pengairan yang dipanggil Shaduf untuk membolehkan air dari Sungai Nil dialirkan ke terusan. Pemerintah Mesir Purba berjaya mencipta sistem pengairan yang menukarkan kawasan padang pasir menjadi kawasan pertanian. Yang terakhir, penciptaan kalender merupakan sumbangan penting kepada ketamadunan dunia. Orang Mesir Purba membahagikan setahun kepada 12 bulan dan setiap bulan mengandungi 30 hari. Seterusnya, sumbangan Tamadun Mesir Purba dalam sistem pendidikan. Tamadun Mesir Purba amat mementingkan pendidikan. Pendidikan di Mesir Purba bertujuan untuk melahirkan para pegawai kerajaan, terutamanya jurutulis yang mahir, serta pekerja yang profesional seperti arkitek, jurutera, artisan, tentera dan pemuzik. Sistem pendidikan ini diberikan untuk kanak-kanak daripada keluarga atasan. Mereka diberikan pendidikan sejak dari umur yang rendah. Institusi pendidikan ini diuruskan oleh rumah ibadah dan diletakkan di bawah pentadbiran kerajaan. Antara ilmu yang diajar merangkumi ilmu bidang sains, matematik dan geometri.
Melalui kepentingan pendidikan yang dilaksanakan di Mesir Purba, ia telah melahirkan masyarakat Mesir Purba yang boleh menguruskan hal ehwal pertanian, pengawalan air Sungai Nil, pembinaan bangunan dan juga piramid. Akhir sekali, sumbangan dari segi perubatan. Dalam bidang perubatan pula, tamadun Mesir Purba telah berjaya memumiakan mayat. Proses memumiakan mayat ini adalah antara sumbangan yang paling besar dalam tamadun Mesir Purba. Hal ini demikian kerana pada proses memumiakan mayat, ia merangkumi ilmu fizik, kimia, perubatan dan pembedahan. Selain itu, pengamal perubatan di dalam tamadun Mesir Purba telah mendapat taraf yang agak tinggi dalam kalangan masyarakat. Contohnya seperti doktor. Antara tugasnya selain merawat pesakit adalah memumiakan mayat. Masyarakat Mesir Purba percaya pada kehidupan selepas mati. Oleh itu, pengawal perubatan bertanggungjawab untuk memumiakan mayat. Nama saya Nur Afifah Izzati binti Kadir. Melalui projek video tersebut, saya dapat simpulkan bahawa tamadun Mesir Purba adalah sebuah tamadun yang sangat gah dan telah memberikan banyak sumbangan kepada dunia sehingga ke hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Amran, nombor matrik 42030011241. Melalui video ini dapat saya kongsikan di mana tamadun Mesir Purba telah banyak memberikan sumbangan dalam pelbagai bidang yang menjadi asas kepada perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga perubatan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhuda Syafiqah binti Amran. Apa yang saya dapat daripada video ini adalah tamadun Mesir Purba telah banyak membantu masyarakat dalam mencapai kemajuan, terutamanya dari segi teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Muhammad Yazid. Nombor matrik saya 42030034431. Pada pendapat saya tentang sumbangan tamadun Mesir Purba pada sumbangan ilmu perubatan adalah ahli perubatan mempunyai ilmu yang sangat tinggi dari segi ilmu fizik, kimia dan sebagainya. Dan mereka juga berjaya untuk memumiakan mayat.